Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ada penonton. Kita bersua untuk mengongsikan antara informasi yang ada dimuatkan pada pagi ini. Dan juga ada ingin juga saya kongsikan di sini seperti juga di daerah Belait yang mana berlakunya banjir, sama juga di daerah Tutong yang menjejaskan di beberapa kawasan, terutamanya di kawasan Kampung Pedalaman. Dan ingin juga saya kongsikan di sini yang mana hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Jabatan Daerah Tutong, alhamdulillah mendapati bahawa paras air banjir di beberapa kawasan daerah Tutong yang telah terjejas dengan banjir telah pun menunjukkan tanda-tanda menurun secara perlahan secara perlahan ya. Dan walaupun ianya menurun secara perlahan, mana paras air telah berkurangan secara perlahan, namun alhamdulillah ia menunjukkan kesan yang positif ataupun kesan yang baik di beberapa kawasan. Dan di sini juga ingin saya kongsikan mana paras air di beberapa batang jalan di kawasan Kampung Binutan, Kampung Kuala Ungar dan juga Kampung Rambai telah pun berkurangan berbanding hari sebelumnya, namun sebahagiannya masih lagi belum dapat dilalui oleh oleh kenderaan jenis salon. Jadi walaupun begitu, kita harapkan paras air di kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir akan berkurangan ya. Dan insya-Allah pihak yang berkepentingan, terutamanya Jabatan Daerah Tutong bersama agensi-agensi kerajaan yang berkenaan akan terus memantau perkembangan paras air banjir dari semasa ke semasa, dan insya-Allah kita akan kongsikan jika kita mendapati makluman tersebut. Dan untuk seterusnya, mari kita saksikan pula bahan rakaman yang kami sediakan untuk hari ini. Terdapat pelbagai kategori tanaman yang biasanya digunakan bagi menghiasi dan menceriakan kawasan lanskap di sekitar halaman rumah. Ia terpulang kepada individu itu sendiri untuk mencorakkan atau mengoptimumkan ruang-ruang yang sedia ada dengan tanaman-tanaman pokok atau bunga agar kelihatan indah dan menarik pada pandangan mata. Apatah lagi kawasan yang dimanfaatkan itu adalah halaman rumah sendiri. Dengan hanya mempunyai ukuran ruang kawasan yang terhad dan sempit, Babu Hajah Nafsiah binti Haji Abdul Latif bijak dalam mengatur susunan tanaman yang beliau usahakan, iaitu tanaman daun irik. Tanaman yang tumbuh subur menghijau menenangkan ruang terhad di halaman sisi rumah beliau. Mempunyai ruang kawasan yang sempit tidak menjadi penghalang untuk berkreativiti dalam memenuhkan setiap sudut dengan tanaman daun irik yang berukuran rendah di samping tanaman-tanaman bunga hiasan lainnya seperti bunga orkid, lidah buaya yakni aloe vera, daun pandan dan sebagainya. Menanam dan menjaga tanaman ini sudah menjadi rutin harian beliau sejak dahulu lagi kerana aktiviti seumpama ini menyihatkan tubuh badan. Kalau dilihat ni Babu banyak daun irik yang kita tanam ni Babu. Jadi boleh saya mengetahui apa yang buat Babu terinspirasi untuk menanam daun irik ni? Boleh. Pada mulanya ketika Babu membuat kelupis, masa tu kehabisan daun, jadinya timbullah kalau ada akan datang. Jadi Babu ada idea lah untuk menanam daun-daun irikan ni. Dan yang lain-lain pohon pun ada Babu tanam ni seperti pokok pandan, bunga aloe vera je dan orkid je. Ya, dicampur aduk. Dan dapat juga dilihat tempat Babu menanam ni orang kawasannya agak terhad. Jadi macam mana ni? Sebenarnya adakah ni memang kawasan untuk menanam pokok-pokok ataupun sebenarnya ni kawasan untuk kawasan lain sebenarnya? Memang bukan dihaskan ya, hanya memandangkan tempat ni sudah kecil kan, jadinya ada lain lagi, Babu tanam sini sajalah. Jadi kalau dari segi penjagaan daun irik ni Babu bagaimana? Sanangkah atau macam mana? Kira tidak je susah. Kalau sekiranya Babu tanam, kalau sekiranya pasunya tu penuh, kalau disiram-siram sudah nampak macam layu, jadi Babu angkatlah dan dibelah-belah, dia punya tu dihancur-hancurkanlah, dibagi-bagi dan ditanam balik tempat pasu lain. Jadi penanaman daun irikan ni mengambil masa berapa lama ni sebenarnya? Kira kalau untuk kesuburannya dalam 3 ke 4 bulan. Kalau kira di sini ni ada je waktunya panas, ada je macam ni sebab
terlindung oleh bangunan aneka dan terlindung oleh rumah babuk. Jadi kan tahan panas, tahan juga lah. Dan kalau dilihat Babu daripada kawasan sempitan ni, kalau ikut daripada idea kreativiti Babu sendiri, apa lagi yang boleh dibuat ni dengan kawasan-kawasan yang agak terhad ni, selain daripada penanaman pokok ataupun tanaman hiasan ni ataupun tanaman daun irik? Bagaimana? Kalau kira pun apa saja pun boleh ditanam benih. Yang penting tani rajin. Yang penting tani rajin. Rajin. Apa-apa saja boleh diolah-olahkan lah. Bukan terletak pada daun irik saja. Banyak-banyak daun irikan ni Babu, macam mana ni? Adakah Babu menjual di tamu ataupun orang sekadar hobi atau bagaimana? Anda pernah menanam, Anda pernah menjual di tamu. Hanya untuk kegunaan sendiri saja. Minat itu memang minat lah, hanya satu untuk mengisi masa yang lapang. Jadi macam dari segi ni orang memupul ataupun memotong daun irikan ni, soalnya bila Babu buat tu? Kira kalau sudah nampak macam pasu tu sudah labat, jadi Babu pasal potong-potong, ambil daun-daun yang agak besar-besar itu sesuai untuk dibuat kelupis. Lebih kurang macam inilah besarnya. Jadi potongnya dipotong sana. Dia memang dia buang macam ni. Tapi Babu potong dari sini sebab apa? Ketinggalkan kalau di sana anda jual lawakan. Dan dapat dilihat juga Babu, bukan setakat pasu saja Babu gunakan untuk sebagai tempat untuk menanam ni. Kalau dilihat ada juga daripada bahan-bahan yang terbuang. Terbuang. Ini orang memang kreatif lah. Bermula pada tahun 2008, beliau mula menanam anak pokok daun irik sebagai hobi. Dan dengan penjagaan yang kerap dan betul, tanaman daun irik akan tumbuh dengan segar dan sihat. Beliau turut berkongsi antara tips yang beliau sering lakukan. Yang antaranya ialah mengorek tanah di sekeliling pokok daun irik sebelum menyiram dengan air paip atau air cucian beras untuk memastikan air yang disiram meresap ke dalam akar pokok. Pemilihan tanaman daun irik amatlah sesuai ditanam di kawasan yang redup dan lembap, terutama jika kawasan itu amat minimum sekali, dan terpulang kepada individu untuk memanfaatkan kawasan landscape yang ada dengan tanaman-tanaman yang diingini dan menarik untuk dijadikan tatapan setiap hari.